the requirements for entry into the Super League. 14 pasukan Liga Super telah memohon lesen Liga Super tahun depan, dan antaranya hanya 9 pasukan memohon lesen AFC. Di situ ternyata 5 pasukan yang tidak memohon lesen AFC tahun 2024. Untuk makluman juga, kriteria national license atau lesen kebangsaan kami memenuhi syarat-syarat AFC dalam AFC Club Licensing Regulations and also the MFL Club Licensing Regulations. There's a total of 52 A criteria, 10 B criteria and C criteria 4, of which 6 main criteria and 66 sub criteria. Di sini untuk makluman semua, penyerahan dokumentasi daripada setiap pasukan hampir 130 lebih dokumen, dan kita kalikan dengan 14, that's the total amount of documents that needs to be gone through by the club licensing unit. The submission timeline, so untuk makluman semua, tidak bermakna semua dokumentasi 100 lebih itu perlu diserahkan pada hari yang sama. Kita memecahkan kriteria based on the conditions that we provide and the different timelines that's provided to the teams. So you can see the final criteria on finance is on the 15th of September. Selalunya isu mengenai kriteria personnel, legal, sporting, infrastructure is never the bigger question, but the finance criteria is always the major component yang menjadi satu obstacle atau speed bump dalam isu penyelarasan keputusan pelesenan klub. Dan di sini saya juga memberi sedikit maklumat tambahan mengenai proses finance criteria ini, yang juga di dalam proses finance criteria ada juga beberapa langkah tertentu yang perlu juga rakan-rakan media ambil maklum. Bermula daripada penyerahan 30 Jun. So from the 30th of June, the clubs have to submit overdue declaration, and following that declaration, this is a A criteria. So A criteria bermakna mesti pass. So this criteria, that means no debts on the 30th of June. Yeah. Di sini itu yang makluman yang Tuan Syed katakan sebentar tadi, di mana pasukan Kelantan pada 30 Jun tiada overdue payables at that date. Nevertheless, following that date, they have. Mana-mana kelab yang perlu menyerahkan dokumen selanjutnya pada 31 Jun, di sini 31 Ogos, perlu juga any overdues that come from that date of June until August. Kadang-kadang di sini ada ternyata beberapa pasukan ada juga some overdues. Sometimes dia half month, sometimes dia full month overdue. Di sini perlu ada mutual agreement. Sorry, saya naik ke kertas. So the full settlement, deferred mutual agreements, deferred mutual agreement, persetujuan bersama pasukan pemain dan match official. So di situ bermakna penyerahan daripada kelab boleh berserta dengan bukti bayaran atau persetujuan bersama. Selepas itu kita juga ada deklarasi 15 Disember. So pada penghujung musim, kita ada deklarasi 15 Disember. So kita mengambil juga garis masa daripada pertengahan. Why kita punya timeline Jun? Bila kita ambil window AFC, penyerahan keputusan lesen kebangsaan dan lesen AFC sebelum ini mengikut musim AFC, iaitu kita perlu menyerahkan nama dan keputusan lesen pada month of September and October. Itu sebab kita punya financial timeline is in the middle of the year. That's why it's in June. So the 30th of November is for us at MFL to ensure that we see that even though lesen diberi, kita juga monitor kesihatan keuangan kelab sehingga hujung musim. Dan untuk memastikan pada 15 Disember keputusan boleh diambil FIB untuk musim hadapan, walaupun lesen sudah diberi, mungkin dia kena transfer ban, mungkin dia diberi garis masa untuk selesaikan hutang-hutang berkaitan dengan musim sebelum, tidak dibawa ke musim baru. Itu kita nampak tahun ini pun memang bermula musim tiada tunggakan gaji dibawa daripada tahun lalu ke tahun ini. On the submission, so we'll go into each individual club submissions at the moment, but based on the
confidentiality clause in our regulation. Kita tak boleh share exactly the number, but we can share with you the issue faced by individual clubs on certain matters. So because of the regulations. On a national license, JDT, Selangor, Penang, Perak, PDRM, Kuching, tiada masalah langsung. Penyerahan dokumen dan juga tunggakan-tunggakan yang tiada langsung. Pahang, for example, a license is granted, but on Pahang side, there was a small overdue for the month of June, which they had a mutual agreement, and that mutual agreement also will be paid in December at the end of the financial year. But there's no issues at all pertaining to Pahang FC. They have overdues when it comes to Pekeso and also LHDN, but as you can see, all have been agreed with the relevant authorities on the mutual agreement on installment payments. On Pahang side, even better than having installment payments, the first payment has been made and even post-dated checks already provided to the agencies. So I'm very thankful for Pahang's responsibility in making sure that the agreement on installment payments also has been conferred by. Negeri Sembilan on LHDN has an agreement with LHDN on the installment payments. On KWSP as well. With Terengganu, also no problems, but matters of overdue on Pekeso, LHDN, and also on KWSP, which also have the agreements with the agencies on these payments in installment. Kuala Lumpur, declaration at the end of June and August that there is no overdue. Nevertheless, anything that we see future will be declared in the 15th of December declarations. Sabah, the same. Any outstanding that was in June and August was fully paid as per their agreement with their players. So upon the time of submission, they had overdues, but nevertheless, that also has already been paid at that time of evaluation. On the under 23, under 20, and under 18 will be paid fully in the month of December. Kelantan United, similar. The plans of employment payments, so there is some overdues for the month of August, which they all have the agreements, mutual agreements with players and officials. And Pekeso, LHDN, and also EPF have all agreements with the agencies on installment payments. Kedah, similar. All agreements for the pending August salaries have already been paid with mutual agreement from players. And also under 23 Piala Belia and Piala President, under 20 and under 18 teams, also the declaration of guaranteed letter to pay in the month of December at the end of season. Agreements with Pekeso, LHDN, and also KWSP on installment payments. Kelantan. On Kelantan, as per the explanation from Tuan Sheikh, saya berterima kasih atas penerangan Tuan Sheikh mengenai perbezaan antara Melaka, Sarawak versus what is going on by Kelantan, di mana proses penyerahan dokumen sendiri di peringkat Melaka dan Sarawak tahun lalu gagal untuk menyelesaikan bukan saja isu-isu hutang gaji, tetapi proses basic penyerahan dokumen. Itu antara permulaan perbezaan isu semasa. Dengan Kelantan juga, seperti mana Tuan Sheikh katakan awal tadi, pada bulan Jun tiada tunggakan gaji, tetapi penyerahan dokumen deklarasi bulan Ogos ada ditentukan dalam dokumen tersebut mengenai tunggakan pada bulan Julai dan Ogos. Pihak FIB telah mengeluarkan surat untuk memastikan Kelantan dapat menyelesaikan perkara ini, dan bila saya katakan penyelesaian, sama seperti mana yang kita tunjuk dalam surat tadi, dia boleh bukti bayaran atau penyerahan persetujuan bersama pemain dan pegawai. Tetapi pada 15 November, Sekretariat tidak menerima apa-apa bukti bayaran, dan sebagaimana Tuan Sheikh katakan tadi, FIB hanya menerima surat rayuan daripada Kelantan untuk lanjutan masa sehingga 30 November. Dengan denda yang diberikan, dan dia seiring dan selaras dengan denda-denda yang diberikan kepada Kuala Lumpur, Sabah dan juga Kelantan United, di mana ada kesalahan dalam deklarasi, sekarang FIB mengambil tindakan tegas untuk memastikan
before, besides making a decision on lesen diberi ataupun tidak, sekarang prosesnya juga menjadi satu rujukan kepada FIB, dan saya berterima kasih kerana ini langkah untuk memastikan kita dapat lebih efisiensi dan profesionalism daripada klub-klub bola sepak kita. Dan ini antara satu inisiatif dalaman FIB yang saya ucapkan terima kasih. Di sini timeline yang diberikan, dan kalau tengok daripada surat Kelantan sendiri, Kelantan yang meminta lanjutan masa sehingga 30 November. So timeline tersebut bukan timeline yang wasn't created or invented by the FIB. Pak, itu garis masa yang diberikan sendiri daripada Kelantan FC. Dan Kelantan FC ada sehingga pukul 5.30 November untuk penyerahan dokumen tunggakan gaji tahun 2023, musim 2023 ini, dengan either bukti bayaran ataupun setujuan bersama dengan mana-mana pemain dan pegawai yang diorang ada tunggakan semasa. Itu isu pertama. 30 November adalah the first examination date. Jikalau pasukan Kelantan dapat menyerahkan dokumen persetujuan bersama atau bukti bayaran pada 30 November, no problem. Kalau pada 30 November Kelantan FC tidak membuat bayaran atau bukti penyelesaian bersama dengan bukti bayaran atau penyelesaian bersama dengan persetujuan player, kita akan tidak dapat memberi lesen kepada Kelantan FC secara automatik. 30 November is automatic. Kalau dapat menyelesaikan dengan bukti bayaran atau persetujuan bersama, the second phase takes into consideration, iaitu 31 Disember adalah tarikh akhir untuk Kelantan FC menyelesaikan kes-kes FIFA. Betul ada 2 kes FIFA selepas bulan Ogos, tetapi mengikut kriteria dan timeline, rujukan kepada FIB adalah untuk garis masa sehingga hujung bulan Ogos. So any cases after the month of August is taken into the future future license decision. So itu cut off line there, bulan Ogos. So that's the timelines that you have to keep in mind. Untuk pasukan Kelantan, sama seperti yang dilaporkan untuk pasukan-pasukan lain, installment payment dengan Perkeso ada persetujuan bersama untuk bayaran. LHDN, surat daripada LHDN yang memberitahu tiada zero overdues on TRW for the period of until the end of August, and installment payments on KWSP that is being monitored by the club licensing unit. So the full summary of it, the granted license, the ones with the sanctions, and also the current issue of Kelantan, which they have 2 evaluation period, local cases and the FIFA cases, at the end of November and the end of December. On the report on the MBSB Championship and the submissions by the 7 teams to participate in the Liga Super for the extraordinary application to license, we have created our own criteria based on the regulations, to ensure that we are able to water down the requirements for entry into the Super League, but still a minimum criteria of participation into the Super League. Kita tak boleh ada garis ukur atau measurement untuk pasukan Liga Super berbanding dengan tim-tim AFL. They must be measured the same because the following year they play in the same competition. Antara required document, bank balance, club support, budget for 2024-2025, even business plan and income. So kita tahu tim-tim yang datang daripada AFL ni memerlukan juga a visionary strategy. So kita juga meminta dokumen-dokumen yang diperlukan daripada pasukan. So the extraordinary to full license applications went through this extraordinary timeline as well, that the license decision was made on the 30th of October. And to report back the submission, similar as we report all Liga Super teams, the submission of KL Rovers, where they did not pass the financial and additional requirements, MFL requirements criteria, Hari Ini FC, Armed Forces FC, Immigration FC, Perlis United FC, Melaka FC, and Sarawak FC.
did not obtain the license for the following season.